Bismillah walhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang seterusnya saya akan bincangkan skop perbincangan ilmu usul fiqh. Video yang sebelum ini kita dah bincangkan pengenalan ilmu usul fiqh dan juga pengertian serta contoh. Dalam video kali ini saya akan membicarakan perbincangan ilmu usul fiqh ini secara meluas. Sepanjang pelajar-pelajar belajar syariah Islamiah daripada tingkatan 4 sehingga dah tingkatan 5 dan akan melanjutkan pelajaran diploma, ijazah dan sebagainya dalam bidang pengkhususan ilmu usul fiqh, pelajar akan melalui perkara-perkara ini. Ada yang secara terperinci, ada yang secara ringkas, tapi sekiranya pelajar memasuki bidang secara pengkhususan, diploma, master, pelajar akan mendalami ilmu ini secara terperinci. Okey, baik. Adapun dalam kerangka kita, kita 4, kita 5, bincangan kita dapat gambaran dasarnya mengenai apa yang dibincangkan dalam usul fiqh dan cabang-cabang dia dan bagaimana kita nak mempraktikkan dalam hukum-hukum yang tertentu. Antaranya hukum-hukum syarak. Bermaksud hukum-hukum syarak ini adalah antaranya wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Jadi bila datang satu hukum, kita nak melihat hukum ni dipraktikkan bagaimana. Ini akan dibincangkan pada tajuk yang akan datang. Okey. Seterusnya kita akan tengok dalalatul alfaz. Maksudnya perkataan-perkataan, kaedah-kaedah yang tertentu, dalil-dalil yang tertentu pada setiap kalimat ataupun lafaz sehingga boleh mengeluarkan hukum. Di sana nanti kita akan belajar tentang al-am. Kita akan belajar apa dia al-mutlaq, al-muqayyad, al-amru, an-nahyu, al-am, hakikat, majaz dan sebagainya. Dari ini kita akan bincangkan dalam tajuk ataupun dalam tingkatan 5 insya-Allah. Okey, para pelajar, sesungguhnya ketiga kita akan belajar dalil dari syarak. Dalil dari syarak ni pun banyak pecahan dia. Ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang tak disepakati. Dan kita akan tengok antara dalil yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan dalil yang tak disepakati kita ada banyaklah. Ihsan, Sadduz Zara'i' dan sebagainya. Ini akan dipelajari oleh pelajar dalam kita 4. Kita akan melihat perkara ini pada tajuk yang seterusnya. Okey. Yang keempat iaitu maqasid syariah. Maqasid syariah ini tak dibincangkan secara terperinci dalam buku usul fiqh. Namun begitu perbincangan tu masih ada tapi tak ada perinci sebab bidang maqasid syariah ditulis dalam buku yang lain, akan dibentangkan dalam sebuah kajian yang lain sebab maqasid syariah sangat besar ruang lingkupnya dan dia lebih kurang. Tapi maksudnya maqasid syariah iaitu kita nak menjaga objektif matlamat syariah. Contohnya agama, nyawa, harta, keturunan dan sebagainya. Jadi kita tengok contohnya nak tengok antara nyawa dan agama, bagaimana kita nak memilih. Di sana kita akan jumpa lagi ad-daruriyat, at-tahsiniyat dan sebagainya, al-hajiyat dan sebagainya. Kita akan tengok di sana dalam bidang-bidang maqasid syariah. Itu pun kita akan belajar insya-Allah. Baik, yang seterusnya kita tengok ta'arud dan tarjih. Kita akan tengok bagaimana usul fiqh ni dalam bidang ta'arud bila bertembungnya satu mazhab dengan mazhab, bagaimana kita ulama ni mentarjih. Tarjih ni maksudnya kita nak memilih pendapat yang lebih kuat. Contohnya pendapat A tentang solat solat Jumaat misal kata masa Covid. Pendapat A macam mana? Pendapat B macam mana? Tu bila bertembung ta'arud ada kontradik, patut nak memilih tarjih, mana yang lebih kuat, mana yang lebih dekat dengan sunnah. Dan pada skop bincangan ilmu usul fiqh yang terakhir, ijtihad dan taqlid. Maksudnya siapakah yang boleh berijtihad dan bagaimanakah kita nak mengikut jadi orang taklid ni, maksudnya kita mengikut apa yang ulama sebut, kita ikut.
Jadi kita nak melihat dalam hal ini, adakah masyarakat awam boleh taklid? Adakah masyarakat awam boleh berijtihad? Dan sebagainya. Adakah kita boleh paksa untuk orang mengikut kita? Kita akan tengok ini di tingkatan 5 dalam subjek syariah Islamiah. Adapun para pelajar yang dirahmati Allah SWT, skop menjaga ilmu usul fiqh ini pelbagai. Kalau kita baca kitab-kitab usul fiqh, dia bukan hanya dalam bidang kerangka agama saja. Dia akan boleh termasuk dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik. Sebab tu bila kita lihat disebut usul fiqh, asas-asas pensyariatan, kefahaman ialah bagaimana satu perkara dikorek, dikaji daripada Al-Quran dan Hadis untuk mendapatkan satu keputusan dan dia praktikal daripada dulu sampai sekarang dan akan datang. Itu yang kita akan tengok. Perbincangan ini sangat luas. Para pelajar akan melihat sungguh ajaib ulama-ulama membahaskan, menulis kitab usul fiqh dan cabang-cabangnya. Itu saja pengenalan secara ringkas tentang skop bincangan ilmu usul fiqh. Dan akhir kalam, mudah-mudahan para pelajar memupuk semangat belajar untuk lebih minat tentang usul fiqh. Kerana untuk masuk ke bidang usul fiqh ni ada pengkhususannya. Dan pengkhususannya tu bidangnya sangat luas. Para pelajar akan melalui di masa hadapan, insya-Allah. Mudah-mudahan saya mendoakan para pelajar dan hadirin-hadirat dimudahkan urusan dan mencapai matlamat yang diimpikan. Wallahu alam, yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.